Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Cikgu Syafina. Jangan lupa subscribe. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Syafina. Okey, hari ini Cikgu akan teruskan dengan bab 6 cahaya dan optik di bawah topik 6.6 iaitu pembentukan imej oleh cermin sfera. Okey, so dekat sini kita ada dua gambar. Boleh kamu perhatikan iaitu permukaan bagi sudu. Permukaan bagi sudu seperti yang kita tahu, kamu biasa guna sudu. So jika mata kita perhatikan daripada bahagian atas ini, kita akan nampak sudu itu dia seperti cekung. Dan jika kamu perhatikan daripada bahagian bawah ini, kamu akan nampak ianya seperti cembung. Jadi daripada dua gambar ini, kamu perhatikan imej yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri imej yang berbeza, di mana permukaan cekung dan cembung mempengaruhi ciri-ciri imej bagi objek yang diperhatikan. Okey. So, apa yang kita akan tengok hari ini adalah apakah itu cermin sfera. Cermin sfera ini adalah cermin yang berongga yang dipotong. Maksudnya jika kita ada satu cermin yang dalam bulatan, kita potong, kita ambil pada satu bahagian sahaja. Kita perhatikan daripada bahagian sini, mata kita akan nampak ianya berbentuk cekung. Jadi daripada satu cermin sfera, kita ambil sebahagian daripadanya, ianya menjadi cekung. Manakala jika kita perhatikan daripada bahagian luar ini, kita akan perhatikan ianya cermin cembung. Okey. So permukaan cermin sfera ini terhasil daripada permukaan ataupun bahagian yang terpotong. Okey, kita perhatikan cahaya yang dipantulkan daripada bahagian terpotong itu sahaja. Okey. Perhatikan dari segi medan penglihatan yang dihasilkan oleh cermin sata, cermin cekung dan juga cermin cembung. Jika kita perhatikannya, untuk cermin sata, medan penglihatan kita agak sempit. Kita boleh perhatikan dalam julat kawasan yang mematuhi hukum pantulan bagi cermin sata, iaitu sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey, ianya adalah agak sempit. Diikuti oleh permukaan bagi cermin cekung. Jika kita perhatikan, kawasan perhatian bagi cermin cekung lebih sempit berbanding dengan cermin sata, di mana dia punya medan penglihatan kita menjadi semakin sempit ataupun sangat sempit. Jika kita perhatikan bagi cermin cembung, medan penglihatan ataupun kawasan yang boleh diperhatikan adalah lebih luas. Jadi kenapa kita dapat melihat medan penglihatan yang berbeza ini? Kerana cermin cekung dan cermin cembung ini diaplikasikan dalam kehidupan kita bersesuaian dengan penggunaannya. Okey. So, istilah-istilah yang berkaitan dengan cermin sfera. Kalau sebelum ni kita dah belajar dalam kantar, kita juga telah mengenali beberapa istilah. Selain istilah itu adalah istilah ulangan, dan fungsi bagi istilah tersebut adalah hampir sama. Okey. So, kalau kita dah belajar sebelum ni, kita ada titik fokus. Begitu juga dekat dalam cermin cekung dan cermin cembung, kita ada titik fokus F. Okey, dari yang kedua ni kita ada P. P ini ialah kutub cermin. Kutub cermin ini ialah persilangan di antara paksi utama dan juga di lengkungan cermin, dipanggil sebagai kutub cermin cekung ataupun kutub cermin cembung P. Yang ketiganya kita ada C. C ialah pusat lengkungan cermin. Okey, kalau awak ingat, awak belajar maths, kita ada bulatan. So, di tengah-tengah bulatan kita ada pusat bulatan, iaitu C. Yang ini maksudnya kalau cermin kita ni ianya bulat lah. Bulat. Dan ianya adalah C. Okey, so dalam maths kita belajar daripada C pergi ke circumference ataupun ke dia punya lilitan, itu kita panggil sebagai R. Sama juga daripada pusat cermin ke pool ataupun kutub tu, ianya adalah R. Okey, jejari dia lah. Dan dari bila kita bahagi dua kan, daripada P pergi ke C ni kita bagi dua, ini ialah F. F ialah titik fokus. Okey, titik fokus tu maksudnya bahagi dua jarak daripada C pergi ke P.
Okey, so kalau macam ni, ini adalah P bagi cermin cekung. Kalau kamu perhatikan dari sini, ini adalah P bagi cermin cekung. Ini adalah titik fokus cermin cekung dan ini adalah pusat cermin. Okey, so kalau katakan nilai F kita 2 cm, maka nilai C ke F kita ni 2 cm. Jadi nilainya daripada pusat ke lengkungan ke kutub kelengkungan bernilai 4 cm. Begitu juga dengan cermin cembung. Kita ada kutub, kita ada titik fokus dan kita juga ada pusat cermin. Ini adalah paksi utama. Okey, yang seterusnya di dalam cermin cekung ini, kamu kena faham yang dalam cermin cekung, cahaya yang terpantul akan ditumpukan. Manakala bagi cermin cembung, ianya akan dicapahkan. Okey, jangan keliru dengan kanta. Dalam kanta, ianya terbalik. Okey, yang seterusnya istilah-istilah tadi saya sudah terangkan. Paksi utama, okey, ialah garis lurus yang menerusi pusat kelengkungan dan kutub. Okey, pusat kelengkungan adalah cermin cekung ataupun cermin cembung untuk menghasilkan cermin cekung dan cermin cembung. Okey, so ini istilah dia. Titik fokus. Titik fokus adalah titik di mana untuk cermin cekung, garis sinar selari yang masuk akan ditumpukan. Untuk cermin cembung, sinar cahaya yang selari yang masuk akan dicapahkan. Okey, jarak objek adalah jarak daripada P pergi ke objek. Jarak image adalah daripada jarak P pergi ke image. Panjang fokus ialah jarak daripada titik fokus ke P. Okey. So yang seterusnya kita akan masuk kepada cara melukis garis sinar bagi cermin spera. Okay, kita untuk cermin cekung, kita ada 3 garisan asas. Kamu boleh guna 2 daripada 3 ini. Jika dapat persilangan, maka di titik persilangan itu image akan dihasilkan. Kaedahnya sama macam dengan kanta, cuma bezanya adalah di dalam cermin cekung dan juga cermin cembung, cahaya tadi dipantulkan dan di dalam cermin cekung ditumpukan, manakala di dalam cermin cembung dicapahkan. Okey, yang keduanya, ciri-ciri image yang terhasil. Jika image yang terhasil berada pada bahagian yang sama dengan objek, okey, katakan objek berada di sini, maka image yang terhasil di sini adalah nyata. Manakala jika image yang terhasil berada pada bahagian yang bertentangan dengan kedudukan objek, image-nya adalah maya. Jangan keliru dengan kanta juga. Dalam cermin, ianya adalah terbalik dengan kanta. So, garisan yang pertama, jika kita melalui pusat cermin, ianya akan dipantulkan balik. Okey. Garisan yang kedua, selari dengan paksi utama menumpu ke titik fokus di bahagiannya nyata. Dan garisan yang ketiga, melalui titik fokus dan dipantulkan selari dengan paksi utama. Okey, bagi cermin cembung pula, garis sinar yang pertama menggunakan center of mirror ataupun pusat cermin di bahagian maya untuk dicapahkan. Okey, maksudnya dituju dan ini adalah capah bila dia melukisi. Garisan yang kedua menggunakan titik fokus di bahagian maya juga, mana cahaya tadi masuk secara selari dengan paksi utama, kemudian dicapahkan menggunakan titik fokus ini. Garisan yang ketiga adalah menuju ke titik fokus yang maya, kemudian kita di bahagian pantulan pada cermin itu ianya akan dipantulkan secara selari dengan paksi utama. Ini 3 garis asas. Okey. So, cikgu akan tunjukkan contoh, kemudian kita akan tentukan ciri-ciri image yang terhasil. Okey, ini adalah cermin cekung. Okey, cermin cekung, cahaya akan ditumpukan. Okey, so kita tengok bila ditumpukan, kita akan lukis dan kita akan perhatikan ciri-ciri image yang terhasil. Okey, so untuk garis dia yang pertama. Okey, garis yang pertama, kamu boleh pilih nak guna yang pertama, kedua atau ketiga. Kalau cikgu suka guna yang kedua dulu. Selari dengan paksi utama. Kemudian ditumpukan ke titik fokus. Okey, garisan yang kedua dah kita gunakan. Garisan yang ketiga tak sesuai sebab objek kita berada di depan F. So, kita gunakan garisan yang pertama iaitu C. Okey, C ini adalah daripada objek. Okey, pergi ke
C pergi ke ini cikgu lupa pesan. Satu lagi, bila kita nak melukis, walaupun cermin kita ni kecil saja, kita tambah garisan ini. Ini garisan paksi optik. Pastikan kamu lukis paksi optik dahulu ya. Sebab cahaya yang akan dipantulkan tadi mestilah sampai ke paksi optik ni. Okey, so ini adalah garis sinar yang 7 dan ini juga adalah yang dipantulkan. Okey, tak ada persilangan di sini, maka kamu unjurkan di bahagian atas. Okey, unjurkan di bahagian maya dan kamu perhatikan ianya terdapat persilangan di sini. So, daripada persilangan ini terdapat imej yang terhasil. Ciri-ciri imejnya adalah maya. Yang kedua ianya ialah tegak dan yang ketiganya ialah dibesarkan. Okey ya, cikgu harap kamu dapat step dia. So, cikgu tunjuk lagi satu. Cikgu pilih yang inilah. Okey, antara F dengan 2F ya. Ataupun F dan juga C objek kita. So, sama juga saya gunakan garisan yang pertama, yang kedua, tapi cikgu buat sebagai yang pertama. Selari dengan paksi utama. Dipantulkan ke titik fokus. Garisan yang seterusnya cikgu gunakan ialah garisan yang ketiga, iaitu melalui titik fokus dan dipantulkan secara selari dengan paksi utama. Okey, sudah dapat di sinilah. Di sini. Di sini imej kita. So, apa ciri imej kita? Ciri-cirinya adalah nyata, songsang dan dibesarkan. Okey, so ini ada dua. Nanti awak boleh praktis untuk yang semua, dapatkan semua ciri-ciri imej. Okey, so yang seterusnya cikgu akan tunjuk bagi cermin cembung. Okey, sama juga kalau kita perhatikan cermin kat sini kecil saja, tapi awak boleh tambah paksi optik. Lukis paksi optik ini. Okey, paksi optik bersentuhan dengan kita punya cermin tu tadi. So, untuk cermin cembung, ianya dicapahkan. Jadi, kita perhatikan. So, kita buat juga garisan selari dengan paksi utama. Dan ianya dicapahkan menggunakan titik fokus di bahagian maya. So, ianya dicapahkan. Alright, dicapahkan. Ini kan. Ini dicapahkan dan dipantulkan. Garisan yang kedua, kita buat C tambah start dari C ya. C ialah jarak yang sama dengan 2F ni adalah C. So, kita lukis daripada objek menuju ke C. Daripada objek menuju ke C. Okey, daripada objek terus menuju ke C. Alright, perhatikan di sini terdapat persilangan. Di sinilah imej terhasil. Okey. Ini mudah saja cahayanya pergi dan dipantulkan balik. Garisan yang satunya sama saja. So, ciri-ciri imejnya adalah tegak, maya dan dikecilkan. Untuk cermin cembung, ciri-cirinya 3 ni saja. Cuma ia akan menjadikan ianya lebih tinggi ataupun lebih pendek. Ketinggian imej kita tu akan lebih tinggi atau lebih pendek bergantung kepada kedudukan objek. Tetapi dari segi ciri-ciri imej dia, tegak, maya dan dikecilkan sahaja. Cuma dia mungkin berada depan sikit atau belakang sikit. Okey? Boleh praktis lukis. Alright. Ini adalah nota berkaitan dengan keseluruhan ciri-ciri imej dan kedudukan imej yang terhasil bagi cermin cekung dan cermin tembung. So, task yang cikgu nak bagi kepada kamu hari ini adalah lukis semua garis sinar bagi cermin cembung dan cekung dan nyatakan ciri-ciri imej yang terhasil. Masukkan dalam buku nota kamu. Okey? Jangan salin saja, lukis sendiri. Alright, yang seterusnya aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan harian. So, dalam kehidupan harian ini adalah satu contoh. Mungkin kamu pernah perhatikan kalau dekat sekolah kita sendiri pun ada di pintu pagar, di mana ianya diletakkan di kawasan-kawasan blind spot mirror. Di mana blind spot mirror ni digunakan untuk memerhatikan kawasan yang luas
untuk melihat kawasan ya. Dan ianya menggunakan cermin cembung. Kerana apa? Sebab tadi kita dah tengok awal tadi, cermin cembung boleh menghasilkan kawasan yang lebih luas, julat kawasan pandangan yang lebih luas. Okey, ini adalah cermin solek. Cermin solek biasanya selalunya orang menggunakan cermin cekung. Sebab apa? Sebab boleh menghasilkan imej yang diperbesarkan bagi memudahkan pensolek selitkan. Tapi biasa kalau kita lebih biasa menggunakan cermin satah saja. Okey, yang seterusnya di dalam pergigian, cermin pergigian pun sama menggunakan cermin yang cekung di mana bila dia menggunakan cermin yang cekung, dia boleh menghasilkan imej yang lebih besar, tegak dan memudahkan pemeriksaan gigi. Okey. Aplikasi seterusnya adalah pemantul dalam lampu hadapan kereta. So dalam ini dekat bahagian lampu hadapan kereta ni, dia ada menggunakan cermin parabola cekung di mana pemantul dalam lampu hadapan kereta boleh mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang jauh semasa memandu di dalam waktu gelap ataupun malam. Dalam cermin ni kalau kamu perhatikan di sini dia menggunakan bentuk cekung. Okey, kat dalam ni dia ada mentol. So cahaya tu akan pergi dan akan dipantulkan keluar. Jadi sini akan menghasilkan keamatan cahaya pada jarak yang lebih jauh. Okey. Ini lampu suluh. Lampu suluh pun sama menggunakan cermin cekung, di mana lampu suluh ataupun spotlight ni dan juga lampu kenderaan tadi tu mentol diletakkan di titik fokus. Ingat ini mana kita punya kelengkungan lampu tadi, mentol tu tadi akan diletakkan pada titik fokus. Bila titik fokus, cahaya daripada lampu tu tadi akan dipantulkan secara selari menghasilkan cahaya yang lebih cerah dan tertutup. Okey. Seterusnya adalah aplikasi bagi cermin cembung dalam kepahian, cermin keselamatan jalan. Okey, yang ini ada dekat sekolah kita di mana diletakkan di selekor jalan atau tajam supaya medan penglihatan pemandu itu lebih luas. Okey, dapat tengok daripada jauh, dah boleh nampak ada kenderaan dan sebagainya. Selain daripada itu digunakan di bangunan keselamatan di setengah-setengah pasaraya ataupun pusat beli belah yang kurang kosnya, mereka menggunakan cermin cembung ini untuk memerhatikan ataupun meninjau kawasan kedai yang lebih luas. Okey, selain daripada sekarang menggunakan CCTV lah. Okey, yang seterusnya cermin pandang belakang kenderaan dekat kereta pun sama menggunakan cermin cembung di mana bila kita perhatikan kat dalam kereta, kita nampak imej kereta yang datang daripada belakang nampak kecil, tapi hakikatnya kereta tu besar, sama besar dengan kereta kita. Tetapi seperti yang kita dah lukis tadi, ciri-ciri imej bagi cermin cembung ini adalah lebih kecil, maya dan tegak. So daripada situ pemandu kereta boleh mempunyai kawasan medan penglihatan yang lebih luas lah untuk memerhatikan di bahagian belakang kenderaan. Okey, so ini adalah latihan formatif 6.6. Cikgu minta kamu semua siapkan latihan ini di dalam buku latihan dan juga buku nota. Lengkapkan nota lukisan tadi dan juga latihan ini. Okey, so cikgu harap kamu faham dengan topik yang kita belajar hari ini. Jika ada sebarang soalan, kita boleh sambung perbincangan di dalam kelas kita sebentar lagi. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sekian dulu daripada Cikgu Syafinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.